ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita pada malam ini untuk hadir mengibaratkan rumah Allah dan mengibaratkan malam kita dengan ibadah. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala min kibari tabi'in, yang dianggap salah seorang daripada tokoh hadis yang terkemuka sehingga diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man sarra bid dunya nuzi'a khawful akhirah min qalbi, atau kama qala. Maksudnya, sesiapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesiapa yang terlalu gemar dengan dunia, sesiapa yang terlalu seronok dengan dunia, sesiapa yang terlalu cintakan dunia, maka akan dicabut perasaan takut di dalam hatinya terhadap akhirat. Satu ucapan yang ringkas, satu perkataan yang sangat simpel, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang seronok sangat hidup dengan dunia, siapa yang terlalu cintakan dunia, siapa yang hanya memikirkan soal keduniaan, daripada dia bangun tidur sampai nak tidur pula, dalam kepalanya, dalam fikirannya adalah dunia semata-mata. Dia bagi dia fikir nak makan apa, dan siapa pula nak kena makan dengan dia, dan kena apa, kalau dapat duit tu ke mana nak dibelanjakan, atau ni nak cuti di mana pula, China ke, New York ke, mana ke. Dia dapat duit, dia fikir dunia. Hidupnya dipenuhi dengan soal keduniaan. Kalau menjadi begitu keadaannya, hatinya dididik untuk terlalu seronok dengan dunia, maka kata Sufyan Ats-Tsauri akan dicabut. Yani inna Allah naza'a, Allah yang mencabut khawfal akhirah min qalbihi. Allah akan cabut perasaan turun dalam hatinya terhadap akhirat. Sehingga kan kalau orang bercakap kepada dia tentang akhirat, dia tak rasa ada sesuatu yang menakutkan. Kalau ada orang beritahu dan ada orang cakap tentang kematian, orang sebut tentang azab kubur, orang beritahu tentang dahsyatnya bagaimana bila malakul maut nak ambil yang seseorang tu, bila masuk dalam kubur pula kena soalan yang mungkin akhir, susah payah dalam kubur tu, dia tak rasa apa. Macam dia ada kaitan dengan benda yang orang cakap tu. Kalau ada orang cakap sebut tentang akhirat yang susah macam mana di mahsyar, kita esok dalam keadaan sangat susah. Di balik bergelumah dengan peluhnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai terhapus sampai ke hidung, dia pilihannya tak apa. Orang cerita dekat dia bahawa azab neraka tu bagian-bagian keadaannya dia jadi macam dia tu tak ada perasaan apa, takut sikit pun tak ada. Macam dia tak tibat dengan hak benda hak dia ceritakan tu. Dia tak mati, dia tak kena azab kubur,
hina di sisi ataupun di mata musuh-musuh Islam. Benda ini pernah Nabi gambarkan dalam hadis yang masyhur yang semua kita boleh pernah dengar daripada nafas hari ini. Hari ini 20 tahun yang orang baca hari ini dan kita pernah dengar selalu dan ada disebut yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'adiha. Nabi kata hampir tiba satu saat nak sampai dan Nabi kata akan tiba satu saat di mana umat-umat yang lain akan mendatangi kamu orang Islam. Nabi kata seperti orang yang lapar menghadapi talam makanan mereka. Macam mana orang lapar? Bila kita tengok orang lapar, ya Allah kita tak makan 3 hari, kita jangan makan. Dia makan dengan lahap. Dia berebut macam tak ada rasa hormat sikit pun pada makanan itu. Kalau zaman Nabi mungkin makan roti itu dicari-cari macam tak ada apa. Tidak ada adab dan sedikit pun hormat kepada makanan yang dalam talam tersebut. Begitulah keadaan orang Islam yang Nabi gambarkan di akhir zaman ini. Musuh-musuh Islam golongan bangsa umat yang lain sedikit pun tidak takut kepada orang Islam. Itu realiti dan hari ini. Masing-masing buat Islam ni macam permainan bola, tenang sering. Lebih tua lagi dia buat kita ni macam siapa nak bagi kan? Macam datang tu kan? Kita tengok macam tu ya. Dan dibunuh sahabat Nabi. Kita baca haji raya ibu rumah pun kita tak ada dekat dah. Dibunuh ni kira bunuh macam bunuh datang tengok sebenarnya bakar siapa. Di Palestin dunia menyaksikan kezaliman Israel, Zionis Israel. Setiap hari kita sebulan saja kita baca media kadang-kadang keluar, tapi media tidak melaporkan keadaan Zionis cuba untuk menghapuskan etnik atau bangsa orang Arab Palestin, khususnya di semenanjung Gaza yang hari ini sangat tergelitir keadaan. Dan seorang sahabat saya muda lagi, jadi anak muda Malaysia yang satu-satunya tinggal di bumi Gaza hari ini. Dia muda awal 30-an. Seorang muda lulusan bachelor dalam bidang kejuruteraan maritim. Dia dari SG Universiti Sabah. Anak muda Profesor Tawar Zaman kesyarakanan di Universiti Teknologi SNKM dalam bidang kesyarakanan Islam. Bapak dia orang hebat. Anak dia pun hebat. Nadir Anuri nama dia. Lepas dia graduate daripada AMS Sabah, dia minta nak bagi agama. Maka ayah dia hantar dia pergi Syria. Dia pergi Syria, berlaku perang. Dia balik ke Malaysia. Lepas tu dia buat keputusan yang sangat berani. Bukan dia minta sambung di Malaysia dah. Dia kata apa? Dia kata bahawa saya nak pergi Palestin. Dan nak duduk di Palestin. Nabi di Mesjid Gaza, Bina Syariah. Kedua sama dia. Jadi 3 tahun dia. Dan tahun ni, awal tahun ni 2016, dia buat satu keputusan yang mungkin dia kata saya lepas saya pun tak akan buat keputusan itu. Dia berkahwin dengan seorang janda yang lebih berusia daripada dia. Anak sulung janda tersebut yang hari usia 16 tahun. Ada anak ramai, dia boleh kahwin dengan awak, tapi dia kahwin dengan janda. Dia menimbulkan persatuan cinta Gaza dan dia orang apa? Bawa balik Malaysia Ramadan itu, saya bawa pergi sekolah. Sebab Malaysia dah tak bawa ke beberapa tempat dan pergi penyanyi bagi nama dia, bagi pada nanti serah untuk titip dana.
begitu, keadaan dia begitu hari ini. Sebab Zion ni Israel akan cuba meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Itu masalah sebab dia nak cari alasan nak mencari Haikal Sulaiman, Temple of Solomon Mountain. Dan benda itu juga di bawah, tidak tetap di bawah Masjid Al-Aqsa. Dia buat sikit-sikit, dia runtuhkan ketempatan orang Islam, diganti dengan pasar raya dan sebagainya, termasuk perumahan orang Israel. Sikit-sikit dia ambil bumi tanah Palestin. Tapi yang kita dah sebut apa, di keliling Palestin tu negara-negara Islam, ada Jordan, ada Syria yang sedang bergolak, dimusnahkan oleh musuh Islam dengan cara perang saudara, berbunuh-bunuhan sama sendiri. Wujud tak golongan kerajaan yang jadi boneka oleh Zionis di Mesir telah dijatuhkan kerajaan yang sah. Semua tu perancangan dia. Orang Islam ramai hidup keliling tu, tapi apa yang kita boleh buat kepada Israel di Palestin? Tidak, kita tidak. Tidak ada kekuatan sedikit pun. Lalu Nabi kata kamu akan dimalkan oleh musuh-musuh Islam. Maka ada qa'idan bangsa sahabat bertanya, "Amin lati nahnu yawma idzin?" Adakah kami pada hari itu wahai Rasulullah? Jumlahnya sedikit. Nabi kata, "Bal antum kasir." Bahkan kamu tu ramai, Nabi kata. "Walakinnakum musawun." Tetapi kamu tidak lebih seperti guib kaum sahabat Isa'i. Guib ketika banjir, Nabi kata. Macam mana guib ketika banjir? Harus bawa dia ke mana pun ikutnya. Begitulah orang Islam hari ini, tak ada kekuatan. Walaupun kita menyatakan statistik melaporkan tidak ada 1.6 bilion orang Islam dunia ini, tapi 1.6 bilion tidak mampu untuk buat apa-apa kepada nasib orang Islam hari ini. Dia kata di luar negara, dalam negara pun, bila orang Islam pun, orang Islam tak mari kata apa, bila orang dan Muslim bangunkan pertikaian orang Islam. Di luar negara tu tak, dalam negara kita, dalam negara orang Islam tak berani bagi untuk pertahankan hak dia. Bila ada orang seorang nak buat undang untuk orang Islam, orang yang tak ada kaitan dengan Islam, bagi bakar, kita senyap. Bahkan ada yang sepuas tak memberi alasan, buat pula macam-macam alasan, tak nak lagi undang Islam dilaksanakan kepada orang Islam saja pun tersebut. Kita tak ada kekuatan, tak berani pun. Dan kan dia berani buat orang Islam. Tersebut dia tu sedang disebut wala yaj'alullah fi sudurikum. Allah berfirman Allah fi sudurikum al-mahabbata 'alaikum. Allah akan mencabut perasaan turun dalam hati musuh terhadap kamu. Wa yaghfir Allah fi sudurikum wal wahn. Dan Allah akan mencampakkan dalam hati kamu pula, kata Nabi, al-wahn, wahan. Faqalu, maka berkata para sahabat, apa wahn ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah terlalu cintakan dunia dan benci akan kematian. Hari orang Islam terlalu cintakan dunia, kuasa, pangkat, harta benda menjadi buruan manusia, yang akhirnya kita takut untuk mempertahankan Islam tersebut, dan akhirnya menyebabkan musuh-musuh Islam berani untuk hina Islam depan mata kita. Sebab pasal kita ada penyakit wahan, ciptakan dunia seolah akan menongkat langit ini, dan seolah kita tak mati dah, dan kita benci kepada soal kematian. Kalau ada orang cakap soal mati, kita kata nasa, tak guna, tak ada faedah cakap soal akhirat ni. Kalau ada orang sebut tentang soal agama kita, esok mati, Tuhan nak coba macam ni, dia kata tahu semua tu. Ada orang jangan cakap dia tu. Dalam hati dia merasa benci kepada soal agama, soal akhirat. Dan dalam masa yang sama,
rasul dari kalangan bangsa Arab. Dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW, ketika tidak Arab bangkit sebagai sebuah kuasa besar dunia. Yang akhirnya apabila Tabatun menguasai 2/3 dunia dalam keadaan Quran dan Sunnah menjadi rujukan dan panduan. Hari orang tinggalkan Islam, akhirnya kita jadi hina karena tinggalkan Islam. Sesuai sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, "Nahnu qaumun ta'azzana Allahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Fama madabta izzata bi ghairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Apabila kita mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang Allah muliakan kita dengannya, Islam, Allah akan menghinakan kita. Hari bila kita tak mau ikut Islam, kita rasa dia cakap Islam yang orang lain, kita tak mau bawa Islam. Hari ini ada orang berpandangan kita bercakap Islam ni menyebabkan orang lain, sedangkan itu adalah dakwah yang Nabi ajak kepada kita. Nabi sebut asli tasbih, Nabi dakwah kepada pemuka-pemuka orang. Nabi sebut Islam, Nabi dakwah kepada raja-raja kaisar, Nabi sebut Islam. Nabi tak pernah sebut kata Islam. Tapi kita hari ini takut Islam. Jangan sebut Islam. Orang tak mahu kita. Jangan sebut budak-budak yang menyebabkan orang lain kita. Kita takut Islam. Terbalik dakwah kita ni. Kita sebut benda ni. Bila orang sebut Aryu, kita untuk pula. Bila orang sebut Aryu, kita mahu. Jangan sebut kata orang lain. Bila orang kata Aryu, kita kata kamu dulu. Kau tak ada nak? Nak sebut apa? Nampak tak kita ni? Kenapa? Masa kita tak mahu ikut cara Islam. Sedangkan kita mulia, kita bangkit, kita hebat dalam Islam. Kita jadi hina, jadi mundur kerana kita tinggalkan Islam. Satu seorang tokoh reformis menjadi di kurun ke-29 ini, itulah Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Said Jamaluddin Al-Afghani, yang terkenal. Itu juga dulu dia mentor kepada Muhammad Abdul Muqim Hussain, guru kepada Syekh Abdul Muqim Hussain dulu. Orang tanya kepada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kepada Syekh, pasal apa orang Islam pada zaman ini mundur, dan pasal apa orang Barat, orang Kristian zaman ini jadi baju? Kata Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kata Syekh Jamaluddin Al-Afghani, dia kata apa? Dia kata anna nasara hajaru min ta'alim al-injil wa anna al-muslimin hajaru min al-Quran. Orang Nasara, orang Kristian, mereka jadi hebat hari ini kerana mereka meninggalkan pengajaran dalam kitab Bible. Dulu dia ikut Bible ni kitab kita disediakan. Semua hasil Bible tu menyebabkan mereka terkongkong, tak boleh nak bawa pembangunan. Kalau nak dapat kejayaan dalam Bible disediakan, maka dalam kesekolah yang satu tak betul, menyebabkan ketinggalan orang Kristian. Dan berkurang Bible, wujudnya golongan yang disebut sebagai golongan reformis, golongan Martin Luther, golongan Adam Smith, golongan yang bawa Nelson, pembaharan ni, dia bawa kurang kitab Bible. Dia berkata, dak bil kasar mali kasar. Urusan agama ni bagi kepada orang agama, urusan agama kepada pemerintah. Hak agama untuk orang agama. Agama tu di gereja ya. Pemerintahan beri kepada pemerintah, orang lain. Yang kita panggil istilah sekularisme. Kristian berjaya dengan konsep sekularisme kerana agama dia memang agama yang menyusahkan mereka, agama yang tak betul. Tetapi orang Islam jadi hina apabila mereka meninggalkan Al-Quran. Sedangkan dulu orang Islam bangkit dengan sebab Al-Quran. Bahkan disebut oleh banyak penulis barat mengatakan tanpa adanya Quran, tanpa adanya Islam yang muncul di tanah Arab, maka barat akan terus berada dalam Quran. Kita baca sejarah, barat
yang kembali dan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab Islam. Dan hari ini untuk selamatkan kita daripada semua yang berlaku ni, kita kena balik semula kepada penyelesaian yang Islam ajar untuk kita ikut. Masalah dan sayangnya kita hari ini, orang Islam tak mau kembali kepada ajaran Islam, tak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita kena ikut cara kita sendiri. Maka selagi itu penyakit ada pada kita terus dalam kehinaan. Ini bukan cara orang satu, tapi saya doa, saya bersyukur. Kalau kita tak ada lain, kita melihat itu muslim. Saya ada 3 hari ini memang patut saya sebut. Kita berbuat, kita wakil dengan Syarah. Syarah berapa? Syarah 8.12. Lepas tu dia wakil lah. Sebab saya ada balik saya program dan ada lawatan dia Presiden grupnya. Jadi saya balik saya tak main. Jadi saya tak main padu ya. Saya tak dapat gaji saya main. Saya ingat sambung kasih dapat kita berhenti pada cerita Qadai solat. Itu kelebihan solat. Surah 12 dalam solat. Itu tajuknya kita tengok lagi pada keadaan kata setengah ulama. Kata setengah ulama telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala salam jamaah. Tapi kita ni pun dah lama juga ya. Mungkin kalau tertinggal itu kita berikan sekali ada kami juga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi darin insyaallah. Kata setengah ulama telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membahagi segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Kata setengah ulama ada hadis khabar hadis asal. Dalam istilahnya khabar ini sama ada hadis ataupun asal. Asal itu boleh pada perkataan sahabat ataupun tabi'in. Khabar ini dia umum pada hadis lah. Tapi pada bahasa khabar itu adalah hadis. Hadis itu adalah khabar. Jadi saya kadang tengok orang baca hadis dia jadi orang ada tak berapa tepat. Macam Nabi sebut iyyakum wadh-dhann wa inna dhanna akdzabul hadis. Okey. Orang itu saya ada ukur dengan suami. Apa Allah dia sebut dia jauhilah perkataan, jauhilah sangka buruk. Kerana sangka buruk itu adalah seburuk-buruk perkataan. Hadis itu tak perkataan. Itu adalah khabar, seburuk-buruk berita. Orang tak kita satu benda. Orang kita pada kita satu benda. Khabar kita ni tak seperti ini. Kita terima ya semua yang maha kita. Nabi katakan berbaku hadiban ayuhad isa bikul lima sani'ah. Hadis sahih Bukhari. Nabi katakan kepada orang itu dia akan berdusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kita tak dengar, kita baca dalam blog, baca dalam internet, dalam Facebook, baca dalam segala macam media masa, kita pun baca dan share. Contohnya oleh Syekh Subhanallah, kalau kita tak tahu pun share. Tengok tak betul. Itulah kita buat dosa, memfitnah. Kita tidak tahu lah almarhum Tuan Guru Hamidiyah ni, maka dia dah 90 juta. Dia tinggal, kita buat dosa. Dia dah mati tapi fitnah tersebar sampai mata. Kita pada waktu dia kan. Dia kata seburuk-buruk khabar berita adalah Tuhan satu apa. Ini cerita saya dengan anak itu. Dia yang cerita itu juga. Baik lagi. Cerita dia ada tu. Baik, sebut ini kita telah sampai kepada kami kata para ulama khabar ini hadis ataupun asal bahwasanya Allah SWT membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Jadi kita sebut ada kuat tadi kita akan tengok dalam syarat yang kita ni perbahasan yang disebut dalam satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah daripada Abu Bakar bin
asal dia Allah bahagikan amal sembahyang tu kepada 40 saf daripada malaikat. Malaikat ada 40 saf. Okey. Pada tiap-tiap saf itu 70,000. Kalau malaikat tu 40 saf, setiap 40 saf tu ada 70,000 amal. Kan bayang kita ni kita kecil. Kita bayang tak? Tak ada dia. Nak bayang kita tak? Kalau kita pun malaikat tu kan, kita dia tidak mendapat kira. Malaikat ni dia boleh besar, dia kecil, dia bukan macam kita ni. Bukan isi kita ni. Dia boleh isi dia ubah, besar, kecil pun nak dia. Dia menyerupai kita. Kalau Nabi Jibril pernah menyerupai soalan lelaki dewasa, menyerupai dengan Nabi, itu biasa bagi malaikat. Okey? Jadi benda tu satu benda yang biasa berlaku pada malaikat. Dan kita kata apa? Tak disebut dalam ni 40 saf tu, setiap saf ada 70,000 malaikat. Amin. Dia buat ada kerja dia buat, ada tegak-tegak. Ibu-ibu ni ada yang disebut yang ada di diri saja. Nak agak perbuatan sembahyang tu. Tapi ada ulama bahas kenapa disebut 40 saf ni. Nak agak sembahyang tu kita pun sebaiknya istilah 40 tu ada kita. Tak ada 40 saf, 40 orang. Kalau kita berusaha apa? Ini berusaha. Ya. Kalau berusaha kan? Kita ikut. Kita buat lagi perjalanan. Tapi bila buat tu tak ada orang, dia buat. Macam ada tempat tu bulan puasa 13 Mac tu. Saya pergi ceramah malam sudah puasa tu. Esok puasa malam tu kan dia panggil malam. Tuan Imam Ustaz. Malam apa lagi? Malam awal Ramadan. Penuh satu keluar melimpah ni sebab siap boleh tikar. Dalam Mac. Malam tu saya cakap, Mac Ustaz ni kita Ustaz. Ustaz main malam ni malam ni. Ada mana lain. Pokoknya malam tu dia ramai. Minggu dia. Dia kata Ustaz malam dia mudah ni. Dia panggil apa saya. Tapi nak cerita saya memang boleh tetap gitu lah. Bisa. Memang betul pun bila habis Ramadan tak main. Ada apa yang masuk. Tapi ramai yang akan ingin sekali. Ramai. Tapi nak kata apa? Malam Ramadan ni penuh. Sampai di sini tak ada panggil buat bulan Ramadan. Tak mahu saya dah. Jadi tak mahu pun esok. Jadi awal puasa memang ramai. Kata ini buat berjika nanti. Tengok-tengok lepas tu ada beberapa orang yang juga tak yang tetap dan berkencing lah. Baik. Jadi disebut di sini kata setiap saf itu ada 70,000. 10 daripadanya berdiri. 10 daripadanya berdiri. Dia kurang. Dia rokok. Dia kos jeri lah. Dia rokok. Jeri. Dia panjang tu jeri lah. Dia nak rawai. Nak buat perbuatan sembahyang tu. Okay. Dan 10 rokok. Dia dah sujud. 10 pula rokok saja. Dan tidak pula sujud. Dia boleh rokok tak ada rokok Dan 10 sujud. Dia dah sujud selama-lamanya. Okay. Dan 10 duduk tiada berdiri dan dihimpun akan sekalian amal itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Maksudnya semua perbuatan malaikat itu hak diri, hak rokok, hak sujud dan duduk atau sujud dihimpunkan. Kita buat semua itu dalam 2 rakaat sembahyang. Nampak besarnya sembahyang ini. Malaikat yang 70,000 tu setiap solat dalam 40 apa? Ya ramai lah. Jadi hak ramai tu tapi Allah jadikan seramai malaikat tu buat hanya kita buat 2 rakaat. Yang sujud ada, yang rokok ada, yang buat selama tak dia kita kan sampai malam sana. Dan dia pun tetap duduk macam tu. Besarnya ibadah sembahyang dihimpunkan semua amalan malaikat itu dalam 2 rakaat kita sembahyang. Nah, apa besarnya solatnya kepada kita. So dia disebut dalam hadis. Awwalu ma yuhasabu 'ala 'abdi yawm al-qiyamah was-salat. Ay salahat salu amali wa fasadat amali. Amalan pertama yang dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sembahyang. Kalau sembahyang yang beres, okey, maka semua amalan ini juga akan okey.
Sebahagian amal yang tak semayang, takbir tuan. Ya, ya. Sebab saya pernah ikut semua besar, saya ambil kerja kenal. Tapi kalau Islam, kita berdoa Islam, tapi semayang tu bagi nak betul kan. Tak ada semua pun macam tu. Kalau ada penyakit tak semayang ni, tak perlu betul kan. Semayang adalah penting sekali. Sebab tu semayang lepas syahadat. Tak ada kita manusia yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala dalam solat. As-salat mi'rajul mu'min. Semayang ni dia komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita semayang, kita ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala, mengadu, merintik semuanya dalam solat kita. Lepas tu doa yang akan afdal adalah semayang. Kalau dia mana yang afdal, doa adalah semayang ke mana? Doa dalam sujud yang afdal. Doa tu jika semayang tak afdal, tapi tak nak kita doa semayang adalah. Jadi semayang ni dia as-salat dari segi bahasa tak doa. Kalau kita banyak kita dia sebut as-salat lughatan doa. Semayang pun pada bahasa doa. Sebab tu orang mengislam nazar walaupun tak rokok, tidak. Pasal doa. Ada kita tengok orang yang nazar rokok saja. Tapi jangan buat itu. Ada ada rokok dari Islam. Pasal yang mayang dia berkata pada dia yang pakai duit dia tak nampak. Bila dia mayang dia buat rokok dia tutup. Orang nak dia, orang nak rokok. Orang nak rokok dan rokok habis sikit. Orang nak dia kalau rokok dia lagi buat sujud lah. Kalau rokok nak dia rokok lah. Orang nak makan tu tak ada orang lagi tu. Tapi buat test semayang dia silap. Dia tak boleh. Salah satu kan dia dapat tak ada rokok. Tapi dia keluar semayang tak. Pasal apa? Semayang ni doa pada kesalahan. Itu kita kena semayang benda tak boleh tidak mesti dapat. Macam mana orang tu baik pun dia tak semayang, dia tak baik. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kita ada pemimpin pun Allah sebut tentang aqwamus solat. Nak bila pemimpin syaratnya mesti semayang. Kalau pemimpin tak semayang, haram nanti dia. Bukan dia kata disebut dia orang-orang. Macam mana tak tahu kita semayang? Kita tanya orang tu aja lah. Wah, tanya dia lah. Kawan-kawan yang tengok dia banyak-banyak semayang. Kalau perempuan, dia semayang, dia pergi semayang. Kulit gua pun tak nak buat dengan asam ni, akan dia tu. Kita tahu. Jadi benda-benda kita siap-siap juga. Semayang benda yang sangat diutamakan atas semua benda. Besar bagi kat semayang. Betul dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang solat ni sekali kita meletakkan selepas syahadah. Dalam hadis pun sebut tentang syahadah. Benda-benda ni menunjukkan kepentingan solat ke atas diri setiap orang. Okey. Jadi disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sebut bahawa antara amalan yang terakhir diangkat adalah sembahyang. Yang pertama disebut awalu awal amin. Irfa'u kita adalah awal syekh. Yang mana amalan boleh diangkat adalah amanah kita. Berarti amanah kita. Yang boleh diangkat adalah amanah. Sehingga kan tidak ada orang amanah minta akhir zaman ini. Tidak ada orang amanah. Khianat banyak. Akhir zaman ini. Dan wa akhiruha dan dasarnya adalah wassalam. Yang dasari dan Nabi kata wa musallin la khalaqa ilaiha. Bahawa ramai orang sembahyang pada akhir zaman ni dia tidak sembahyang tetapi sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Akhir zaman ni benda hak yang akan adalah sembahyang. Dan last sekali benda yang akan adalah sembahyang. Sehingga tidak ada orang sembahyang di akhir zaman nanti. Kalau ada orang sembahyang tetapi sembahyang tidak diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Itu ada hadis yang disebut yang kita baca dulu beberapa bulan dulu kita baca hadis yang Ubadah bin Samit menafsirkan hanya juga tadi walaupun ilmu yang akan adalah ilmu khusyuk dan kata Ubadah bin Samit khusyuk itu merujuk kepada ilmu sembahyang sehingga tidak ada seorang pun yang sembahyang dalam satu masjid mereka tidak khusyuk. Tak ada seorang pun 40 orang sembahyang seorang tak khusyuk termasuk imam. Imam tu jangan ada baik
saya ustaz sembahyang tak nak tak kosong. Biasa. Jadi buat yang boleh kat sekolah. Bila dia boleh kat sekolah ni, sebenarnya tasbih. Tasbih dia tengok berapa orang yang sujud tak okey. Dia sekolah mana tu? Sujud apa yang dah tak ambil dah. Dia tu kosong. Dia tak betul ya. Dia biasa. Keempat bagi kan dia mulai ambil dah. Dia bawa kat lewat dia sekolah. Bila kita buat yang mulai kat sekolah, tengok ada orang yang sujud daripada orang yang pertama sampai di orang ambil kat tempat dia tu. Dia dah baca apa dia juga dia semua dalam dia. Saya nak bagi salam. Tak ambil. Tidak kosong kita ni ya. Termalah tak punya yang dari tak kosong ya. Kemarin ni saya beritahu di Kaabah tu ada satu kedai yang kita bagi free tu. Kawasan lepas semayang dia kata semayang subuh tu cepat. Dia bagi salam tu tak betul tak tu dah. Kawasan itu di situ dekat rumah dia kata hari tu masjid dekat bagi salam tu tengok cepat. Tengok cikgu orang di sungai tengok dah satu sampai dia sekal tu ada itu semua ya. Pasal orang bagi free memang penuh ni kan dia suruh kan ke sebelah tu dia dah belajarkan 40,000 lah boleh mana lah boleh free lah ayah jadi dia ayah dia dekat dia baca banyak iman lagi kan saya pernah agak macam banyak kita iman kita banyak kita di sekolah ya saya baca dia buat baca macam masyari masyari ada ya masyari ini baca saya ini baca macam masyari banyak buat lagu-lagu kita itu tak ada dia nak bagi lagu kita seorang tidak ada kosong air zaman dia angkat kosong dalam diri kita sedangkan boleh kewajiban yang kata ya asma sebut disebut di sini maka tidak perhatikanlah dan diinputkan akan segala amal itu. Tidak ilmu, ini berarti ilmu akan besar kepada Allah dan kurnianya atas segala hamba-Nya yang ini. Jadi dikata oleh mana disebut tentang kelebihan sebenarnya tadi, lihatlah bagaimana Allah memberikan kurnia yang sangat besar kepada orang beriman dengan anugerah solat. Sehingga kata Allah menyebut Nabi Ismail berkasih dengan mulia untuk terima ibadah sembahyang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sedangkan ibadat lain Allah perlukan melalui wahyu Jibril sampai ke Nabi. Tapi sembahyang Allah menyebut Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan Allah perlukan di sana menunjukkan besarnya ibadat sembahyang. Besar dia anugerah ni kena jemput diterima betul tak? Dia nak ada orang dari rumah tak? Anugerah Allah bagi kena jemput juga dengan cara istimewa hantar kenderaan yang sepantas buruk tu diberikan kan dengan susu semua Nabi ini dipersiapkan nak dapat anugerahnya dia sembahyang tadi tu hebat sembahyang tapi akhirnya hari ini kita tak berkorban sembahyang. Dan pada riwayat Jabir bin Abdullah dan Mu'az radhiyallahu anhum tak pada dinaikkan Rasulullah SAW ke langit melihat dia pada langit dunia akan malaikat berdiri selama yang dijadikan Allah akan itu menyebut zikir akan dia tiada rokok dan pada langit yang kedua rokok selamanya tiada malaikat itu mengangkat kepalanya daripada langit ketiga sujud akan Allah tidak mengangkat kepalanya malaikat itu juga memberi salam Rasulullah akan mereka itu maka diangkat kepalanya akan menjawab salam Rasulullah kemudian sujud pula selama Nabi nampak dalam peristiwa yang disebut oleh Jabir dari hadis daripada Mu'az bin Jabal riwayat daripada Imam Malik dalam kitab Musnad dalam Muwatta Malik dan hari ini ditafsirkan dalam Al-Qur'an oleh Al-Iraqi cerita pasal Nabi Isra wal Mi'raj itu Hasan Nabi naik Mi'raj Nabi tengok apa nama malaikat setiap langit itu mereka ada cara ibadat mereka sendiri. Ini pertama dia ni dia, tak kedua dia panggil rokok dia, tak tiga sujud dia. Itu keadaannya. Dan tak sujud ni pula, dia pun sujud dia. Dia pun tidak angkat kepala. Kecuali ketika Nabi lalu bagi salam kat dia pun
2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Ada pula pasal kau 2 kali, pasal malaikat tu ketika nak pergi salat, dia angkat. Bila angkat, dia sujud lagi kan? Sujud tu dia 2 kali. Ulama tu dia buat itu. Dia ada apa ni? Istidlal. Cara dia nak buat dalil tu. Tapi jangan pula ini cara dia macam ijtihad ramai memahami pasal-pasal itu. Tapi yang sujud tadi sebab apa? Tak nak diberitakan dalam sembahyang macam tu. Jadi tak disebut dalam hadis. Okey. Ulama tu yang buat ijtihad, dia kata oleh mana malaikat ni panggung kepala jawatan ni dan sujud balik. Maka kita pun disuruh 2 kali sujud. Okey. Itu ijtihad ulama dia. Tapi sebenarnya sujud 2 kali itu kerana Allah beritakan Nabi buat itu. Nabi ajar kita sembahyang itu, memang itu lah. Cuma ada kaitan tu, ada juga daripada tu, dibuat kaitan tu. Okey, antara perbuatan mereka tadi dengan perbuatan kita dalam sembahyang. Ada kaitan. Okey. Kemudian dan pada mereka itu selamanya, dan pada yang kelima mengucap tasbih dan berzikir pada ketika, dan pada yang keenam mengucap takbir mereka itu selamanya, dan pada yang ketujuh malaikat mengucap dia salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah dan ingin bahawa ada dijadikan baginya diberikan segala ibadat malaikat yang dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Maka akan mengetahui Tuhannya yang Al-Khalaq Alim, pencipta ni, Al-Jasana mengetahui akan cipta Nabi-Nya, serta sudah diketahui pada azalinya diimpunkan segala ibadat malaikat yang dalam 7 perkara langit itu dalam 2 rakaat sembahyang pada memuji akan Nabi-Nya dan umat. Jadi ada sebut tadi Nabi tengok peristiwa Isra Mi'raj ni. Yang pertama malaikat duduk diri, yang kedua malaikat duduk rokok, yang ketiga sujud saja, yang keempat duduk sujud dengan cara itu sangit, dan yang kelima duduk bertasbih, yang keenam bertasbih. Nabi tengok dia bersalam. Semua perbuatan Nabi tengok, Nabi pun tak salih. Nabi nak Allah jadikan semua perbuatan tersebut dihimpunkan dan difardukan kepada umat Nabi. Maka Allah tahu itu. Allah tahu Nabi duduk ada Nabi tersebut dan hati nak itu. Allah tahu, bukan baru tahu hal itu. Allah tahu setiap lagi. Maka Allah jadikan semua hal yang mereka buat itu diletakkan sebagai amalan dan juga rukun dalam sembahyang juga. Yang kita buat dalam 2 rakaat pada hari. Menggambarkan kita ni hebat. Hebat. Manusia Allah muliakan sampai tahap macam itu. Allah muliakan